Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata Allah Ta'ala bukan saja ada sifat ma'ani, malah ada sifat ma'nawiyah. Kalau Imam Abu Hasan Al-Ash'ari kata Allah Ta'ala hanya ada sampai sifat ma'ani, ma'nawiyah tak ada. Sebab apa? Kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, bila Allah Ta'ala ada sifat kudrat, sifat ma'ani, kudrat, sudah tentulah Allah Ta'ala dengan sendirinya keadaannya berkuasa. Allah ada sifat kuasa, dengan sendirinya keadaan Allah berkuasa lah. Jadi perbezaan dari segi makna sahaja, dari segi perbezaan dari segi huraian, dari segi makna sama. Maknanya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari pun masih mengatakan Allah keadaannya berkuasa, cuma tak perlu ditambahkan kaunuhu qadiran. Kalau kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Allah Ta'ala ada sifat kudrat, tu satu perkara lain, keadaan Allah berkuasa tu satu perkara lain. Dibezakan macam tu je. Itu sebab Imam Abu Hasan Al-Ash'ari kata sifat wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui 13. Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata sifat wajib bagi Allah yang wajib kita pelajari ada 20. Kenapa kita ambil 20, tak ambil 13? Kita meraihkan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Baik, sambung. Dan mustahil keadaannya yang buta, dan kaunuhu mutakalliman, artinya keadaannya, ini keadaan Allah yang berkata-kata. Dan mustahil keadaannya yang bisu. Bisu ni tak boleh bercakap. Sama ada bisu sejak mula ataupun kemudian. Maknanya diam, tak bercakap. Mustahil. Kena hati-hati, kena kita ambil perhatian bab kaunuhu mutakalliman dan juga bab kalam. Allah ada sifat kalam, Allah ada sifat berkata-kata. Huraian sifat kalam tu maknanya Allah Ta'ala berkata-kata tak berhuruf, tak bersuara, tak ada mula, tak ada akhir. Senang kita tak serupa dengan makhluk lah. Empat perkara ni yang biasanya kena pegang. Allah Ta'ala berkata-kata tak berhuruf, tak bersuara, tak ada mula, tak ada akhir. Ditekan oleh ulama empat perkara ni. Kenapa? Sebab ada fahaman yang agak menyeleweng. Bukan agak, memang menyeleweng lah. Kalau dah menyeleweng memang menyeleweng, tak ada agak-agak lagi. Kalau dia terbabas, dia terbabas tadi. On the way jalan ada kereta tak tahan nak kencing, agaknya lah maju. belakang saya macam nyondol-nyondol lah, saya diam aja lah kan. Selagi kau tak sondol, aku diam aja. Yang penting kita depan ni aku jaga. Dia bukan jarak COVID-19 1 meter, jarak kereta kena jarak. Lagi kalau hujan, kena jarak. Jadi dia tak tahulah agaknya terberak agaknya. Mungkin kan nyondol. Tengok kiri dia ada peluang nak motong, dia ke kiri. Elok je ke kiri, kereta depan brake terus melempar sikit, tapi tak accident lah. Kira dengar juga tu kan, tapi tak bunyi dia gitu kan. Air hujannya banyak sangat. Kalau kering mungkin bunyi kan. Straight melempar tepi. Minta maaf. Melempar tepi. Baik tak accident. Dah namanya melencong tu memang melencong, dia tak ada sikit-sikit kan, bahaya. Jadi pelencongan dari segi belajar sifat kalam dekat Malaysia ni ceritanya. Saya pernah sebut sebelum ni, sebelum PKP dah sebut banyak kali untuk peringatan lagi lah. Ada fahaman yang dipanggil Pak-Dail, fahaman Pak-Dail. Asalnya fahaman tersebut cuma huraikan dari segi bahasa Melayu. Allah Ta'ala ada sifat berkata-kata, tapi dia tak sebut berkata-kata. Allah ada sifat perkata. Dia kata perkata lebih sesuai. Tak apalah, itu dari segi bahasa lah. Sebab dia kata per ni orang yang buat, maknanya yang melakukan. Jadi Allah Ta'ala ada sifat berkata-kata, Allah lebih sesuai, Allah ada sifat perkata. Dia cakap macam tu. Bila turun pada anak muridnya, dihuraikan lebih lanjut, sampai ke tahap Allah Ta'ala ada ketika belum berkata-kata. Kemudian Allah Ta'ala baru nak bercadang, nak berkata-kata.
baru merancang. Macam orang kahwin merancang keluarga. Dulu masa kecil apa merancang keluarga, agak mungkin merancang pengurusan keluarga ke apa. Aku dah semua tahu. Oh, merancang keluarga ni biar tak berkembang keluarganya, biar kincup gitu je. Tu apa hukum Ustaz merancang keluarga? Tu masuk hukum fikih. Kalau kitab 100 masalah agama Tawdihul Adillah ada ditanya soal jawab, apa hukum menyekat kelahiran? Hukumnya ada dua daripada ulama, satu haram, satu makruh. Jadi kalau nak buat terpaksa juga buat makruh, kita ambil yang makruh lah. Pendapat ulama yang mengatakan makruh. Harus tak ada. Mazhab lain Ustaz, mazhab Syafi'i, mazhab lain tak tahu. Tu kena belajar tinggi lagi lah. Saya ngajar dekat tempat-tempat lain, kadang bab sembahyang tu mazhab Syafi'i paling last macam ni, tak boleh buat juga. Kalau tak boleh buat juga, ni mazhab lain ada macam keringanan sikit. Dah biasa macam tu. Abang tu selalu biasalah dengar kan dekat Masjid Nurul Hidayah tu kan, Banda Syed Alam. Jadi bab ni tak ada yang mazhab lain Ustaz. Tu kena nanti dulu, saya pun belum belajar lagi mazhab lain yang merancang keluarga. Mazhab kita Syafi'i haram atau makruh. Ambil yang makruh lah kalau nak merancang keluarga. Baik. Jadi ada ketika Allah Ta'ala tak berkata-kata, dia kata kemudian Allah baru merancang nak bercakap, pun masih belum cakap, baru merancang, kemudian baru Allah Ta'ala berkata-kata. Ini dah bukan sifat berkata-kata Allah Ta'ala yang diajar kitab-kitab ulama. Dia ulama juga Ustaz, Padail tu tuan guru juga, dah meninggal, orangnya dah wafat. Ustaz tak baik cerita orang dah wafat, dah meninggal dunia, Ustaz ungkit-ungkit fahamannya tu yang salah. Fahamannya tu yang salah tu masih hidup. Jadi tugas saya, amanah daripada Jabatan Agama Islam, dah dapat tauliah yang baru ni. Tauliah tu dia apa? Bertanggungjawab menyebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau saya tak sampaikan, tak amanah lah saya, tak? Di samping mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain ada tambah tu tasawuf Imam Ghazali dan Imam Junaid, kan. Jadi dia dah belajar daripada sifat wujud kita bakok sampailah sami'an basiran, dah betul pelajaran dia. Ataupun sama dan basar, masuk pada kalam tu silap. Ni orang yang belajar pondok. Dia asal mana Ustaz? Itu asal, kalau tak silap saya, Kelantan, kalau tak silap. Kemudian ada ustaz ataupun tuan guru daripada Terengganu yang bangkit. Dia tu anak murid kepada Pak Dail tu sendiri, almarhum. Anak murid kepada Pak Dail tu sendiri. Dan dia sedar bahawanya gurunya ada tersilap, maka dia beritahu anak-anak murid seperguruan lah, kawan-kawan seperguruan yang lain tak terima, kawan-kawan yang lain tak terima. Padahal dia huraikan tu dengan kitab-kitab Arab. Dia ada buat satu kitab membahaskan tentang kesilapan kesilapan fahaman Pak Dail itulah. Dia mengarang kitab, dan kitab tu bukan dia karang tu macam karangan SPM, karangan keperihalan cerika, bukan. Itu ambilan daripada kitab-kitab Arab. Tapi kawan-kawannya kata, kalau tuan guru kata A, A lah, B, B lah. Silap tu kat situ. Ada ketika kalau saya pun selalu pesan kan, kalau Ustaz Aidil kata A, A lah, jangan. Bukan. Yang saya ajar kalau kitab kata A lah. Kitab. Bukan Ustaz Aidil. Ustaz Aidil kadang-kadang ada silap juga. Tak? Masa mula-mula saya mengajar dulu, first time mengajar dulu, bukan mengajar pun, gantikan kelas tuan guru saya, dia ada sakit sikit, tolong gantikan. Yang lain tu kawan-kawan sama belajar, ilmunya dah sama tinggi. Sekali masa ngajar, bab apa? Bab qada sembahyang.
Maka siapa-siapa ada sembahyang fardu yang pernah ditinggalkan tanpa uzur, haram sembahyang sunat, wajib qada segala masanya untuk sembahyang fardu. Ada yang nanya, sembahyang fardu kifayah? Fardu kifayah tak apa, saya cakap. Dalam kitab lain ustaz. Oh ya ke? Tak. Bawakan kitab, bacakan. Termasuk haram kalau ada sembahyang fardu belum diqada, bukan setakat haram sembahyang sunat, haram sembahyang fardu kifayah. Contoh sembahyang fardu kifayah, sembahyang mayit. Oh betul. Yang kat depan ilmunya lagi rendah, yang duduk lagi tinggi ilmunya. Sebab guru saya selalu pesan, pegang kitab. Yang pegang orang kadang dia silap. Terima kasih saya cakap, terima kasih. Saya akui, tak? Lah kita salah lah. Ambil malu sah? Apa nak malu dah? Manusia kan, nak silap. Siapa yang boleh mengaku dekat sini sempurna? Tak ada salah, tak boleh. Saya tak boleh ditegur. Saya dah betul semua. Saya pun tak berani, ya? Baik. Jadi macam mana ceritanya? Sampai sekarang masih lagi orang kata tak sependapat lah. Masih ramai lagi yang dipanggil ta'assub lah. Ta'assub. Dia tu belajar pondok, belajar kitab-kitab kuning, kitab Arab, kita ni kitab Melayu. Tapi silap, dia tak banding kitab tuan guru dia tu dengan kitab-kitab Arab, tak dibandingkan. Malah tuan guru Nik Nazimuddin tu pun dah ngarang kitab, disebarkan pun tak nak terima. Dia tak nak terima, Jadi hati-hatilah, hati-hati. Kita jangan sampai jadi begitu ta'assub. Ta'assub ni apa? Membela kawan, orang yang kita suka walaupun salah. Ta'assub. Habis ustaz pegang kitab, itu kira apa? Bukan ta'assub. Kalau kita pegang yang betul, pegang yang kitab yang betul, ada pegangan, ada sumber yang betul, itu bukan ta'assub. Itu ahlul haq, ahli kebenaran. Tak sama. Bezanya apa? Bezanya yang awak pegang tu salah. Yang kita pegang ni betul. Macam mana tahu betul salah? Banding. Kitab Faridatul Faraid. Siapa yang berani kata salah, silakan. Tapi dengan syarat, banding dengan kitab Arab. Mana muka surat mana, baris ke berapa, perkataan mana yang salah tu, tunjukkan. Bandingkan dengan kitab Arab yang lain. Ni kitab Arab cakap macam ni, kitab ni cakap lain. Bandingkan. Ya tak? Itu supaya kita menjaga kualiti ilmu. Menjaga kualiti ilmu. Tak payahkan ilmu tauhid, makan minum kita pun kena jaga. Ya tak? Zaman sekarang yang masuk PKP ni lagi kena jaga. Ya tak? Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita jumpa, kat mana kita pergi. Kalau yang dah kena tu, dah positif tu, dia kena dua minggu yang lepas punya tu, kau jumpa siapa, kau pergi mana, itu kena detail. Pasal apa? Tak tahu punca dari mana. Ada yang tak ada tanda-tanda. Sekarang dah ada yang tak ada tanda-tanda. Dulu ada tanda-tanda, demam lah apa kan. Sekarang dah banyak kan yang mutasi. Tak ada tanda-tanda, tak ada demam, tak ada apa, tiba-tiba positif COVID-19. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nak menjaga nyawa, nyawa kita dan nyawa semua orang, begitu berhati-hati, apatah lagi nak jaga akidah kita dan akidah orang lain. Baik, kita sambung. Jadi caranya macam mana kita nak mengelakkan daripada akidah yang sesat, iaitu kita belajar lagi dan lagi, ulang kaji. Ini dah belajar dah kemarin agama ni. Bukan yang duduk ni semua belum belajar, ni baru nak kenal, Ustaz Aidil kenalkan. Tidak, semua dah belajar dah. Ni cuma ulang kaji. Ulang kaji, biar nampak. Mungkin masa sekolah agama dulu yalah punting ke kan, ataupun tak pernah punting, tapi cikgu ngajar ke depan, dia punya fikiran tu lain. Awek aku hari ni tak datang lah. Awek tak datang. Itu sibuk. Sedih hari ni, kenapa kau sedih sangat, kawan yang tanya. Oh,
awetnya tak datang. Awet tak datang, sedih. Ada yang ketawa pengalaman dekatnya. Tak? Nanti datang sekolah rupanya nak jumpa awet aja, bukan nak belajar. Itu sebab penting kita ulang kaji. Ataupun yang kedua, satu lagi, mungkin ustaz atau ustazah kita terangkan secara apa nama ni, umum. Jadi ini kita mendalami lagi. Baik, sambung. Dan mustahil keadaannya yang bisu. Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata. Sentiasa berkata-kata. Tak ada mula, tak ada akhir. Macam mana ustaz? Jangan fikir. Wajib percaya saja. Dan dalil segala sifat ini atas kaul pendapat yang mengisbatkan dia, menetapkan dia, diketahuikan dia daripada segala dalil sifat ma'ani yang telah lalu. Dalilnya sama dengan dalil sifat ma'ani dari segi dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli itu dalil akal, dalil nakli dalil Quran, hadis. Dan segala sifat ini dinamakan sifat ma'nawiyah, nisbah kepada ma'ani. Dia sambungan daripada ma'ani jadi ma'nawiyah. Kerana bahawasanya segala sifat ini melazimkan sifat ma'ani, sama dengan sifat ma'ani, cuma ditambah kaunuhu, keadaannya. Tanbih, jaga-jaga, peringatan. Ketahui olehmu bahawa al-kaun tu keadaan, qadiran dan al-kaunu muridan dan al-kaunu aliman, hingga akhirnya itu, hingga al-kaunu mutakalliman. Sabit ni tetap sekaliannya dengan tiada khilaf, tiada apa nama ni, perbezaan pendapat. Maka wajib ia bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala keadaannya berkuasa, Allah Ta'ala keadaannya mengetahui, hinggalah Allah Ta'ala keadaannya berkata-kata tu wajib bagi Allah Ta'ala. Tiada khilaf, tiada perbezaan pendapat. Dengan ijma', dengan kesepakatan ulama atas mazhab Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah, dan atas mazhab ulama yang mensabitkan ahwal dan ulama yang menafikan ahwal. Semua sepakat. Mu'tazilah yang sesat tu pun sepakat. Dan hanya sesungguhnya khilaf itu pada keadaannya beberapa tempat yang lebih atas segala sifat ma'ani, atau tiada lebih atasnya. Bahkan ia umurun iktibariyah, perkara-perkara yang digambarkan. Artinya beberapa perkara yang diiktibarkan pada zihin, pada pemikiran juga. Tiada ia pada kharij. Baik, dua nota kaki situ, qauluhu, katanya tadi, tiada ia pada kharij. Apa maknanya? Artinya dengan sekira-kira mungkin dilihatkan. Kalau sifat kudrat, sifat yang wujudiyah, sifat yang wujud. Bila kata wujud, kita boleh lihat Allah yang bersifat kudrat. Bukan lihat sifat kudrat tu, warna hijau sifat kudrat, iradat warna biru, tak, bukan. Maknanya sifat tu kita boleh lihat Allah yang bersifat kudrat, kita boleh lihat Allah yang bersifat iradat, dan seterusnya. Bila ustaz? Di akhirat. Di akhirat. Orang awam di akhirat. Kalau nabi-nabi ada, macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Ta'ala secara langsung ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila turun, sahabat tanya, Allah Ta'ala tu macam mana? Rasulullah kata tak serupa dengan sesuatu, tak dapat nak digambarkan. Bukan bulat, bukan petak, bukan lonjong, bukan bujur, bukan apa, bukan semua. Bukan pipih, bukan bergolek, apa semua, bukan. Nak cakap bukan, berbanyak bukan. Tak serupa dengan makhluk, dah senang. Habis Rasulullah melihat Allah Ta'ala tu dengan mata ke? Tidak. Bukan hanya dengan mata, tapi dengan seluruh tubuh. Kalau dengan mata sahaja, maknanya Allah kat depan. Habis kenapa kena dekat Sidratul Muntaha? Dekat bawah tak boleh ke? Allah Ta'ala dekat Sidratul Muntaha ke? Tidak. Menunjukkan kemuliaan Allah Ta'ala. Bukan sebab Allah Ta'ala tu ada dekat Sidratul Muntaha.
nak menunjukkan kemuliaan Allah Ta'ala. Malaikat apa, Jibril pun tak boleh naik sampai Sidratul Muntaha. Nak menunjukkan betapa mulianya Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala tu ada dekat Sidratul Muntaha. Baik. Maka tatkala itu, apa nota kaki dia? Maka tatkala itu tu, qauluhu katanya, tengok tepi artinya tatkala adalah khilaf itu pada keadaan maknawiyah itu lebih atas ma'ani atau tiada lebih atasnya. Maka tatkala itu, maka makna ingkarkan ahwal pada mereka yang menafikan dia itu ingkar lebihnya atas ma'ani. Maknanya ada yang beza pendapat sikit tu, maknanya yang kata kalau dah ada ma'ani tak payahlah maknawiyah, macam tu. Tiada ingkarkan keadaannya subhanahu wa ta'ala yang kuasa, masalan daripada asalnya. Nota kaki lagi 4, dia banyak nota kaki yang ni. Qauluhu katanya, tiada ingkarkan keadaan subhanahu wa ta'ala yang kuasa, artinya menafikan dia sebagai nafi yang melazimkan isbat. Lawannya iaitu keadaan yang lemah, inilah yang mengkufurkan. Adapun menafikan bahawa ada baginya sifat yang qadimah yang dikatakan baginya kaunuhu qadiran, padahal mensabit ia akan kekuasaan baginya ta'ala, maka tiada kufur seperti barang yang tasrih terang mereka itu dengan dia. Kalau ada yang berfahaman bahawasanya Allah Ta'ala tak ada sifat maknawiyah, itu boleh jatuh kufur. Maknanya Allah Ta'ala dengan sendirinya tak ada sifat ma'ani lah, boleh jatuh kufur. Tapi kalau dikata tak perlu belajar sifat maknawiyah, kenapa? Sebab sifat maknawiyah tu sama dengan sifat ma'ani, seperti mana Imam Abu Hasan Al-Ash'ari itu tak mengapa. Dia tak menafikan Allah Ta'ala tu berkeadaan kuasa, tidak. Dia cuma kata tak perlu dipelajari bab lain, perkaranya sama. Baik. Kerana bahawasanya demikian itu kufur. Kalau dia kata Allah Ta'ala tak ada sifat makniyah, maknanya Allah Ta'ala tak keadaannya tak berkuasa, itu boleh jatuh kufur. Baik. Kerana bahawasa ia perkara yang diijma'kan, disepakatkan atasnya, sehingga-hingganya tiada wajib kita bilangkan dia atas jalan tafsil, atas kaul yang rajih. Tak perlu kita belajar lagi bab maknawiyah, sebab kita dah belajar terperinci pada sifat ma'ani. Itu yang disebut aja tadi, kaunuhu qadiran, lawannya mustahil, lemah, macam tu sahaja, secara ringkas. Dan wajib beriman dengan dia kerana ia setengah daripada segala perkara kesempurnaan. Wajib kita mengatakan, kita percaya Allah Ta'ala keadaannya berkuasa. Kenapa? Itu sebahagian daripada sifat-sifat kesempurnaan. Pada awal-awal kita belajar tauhid, pada awal-awal kitab tauhid, biasanya disebutkan ada berapa sifat Allah? 13 Ustaz, salah. 20 Ustaz, salah. Tadi kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari kata 13, Imam Abu Mansur Maturidi kata 20. Itu sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib kita pelajari. Sifat wajib bagi Allah tu ada berapa? Tak terbilang. Yang wajib kita pelajari 13 ataupun 20. Sifat Allah yang sebenar ada berapa? Tak terbilang. Hanya Allah yang tahu. Jangan kita set kat kepala kita Allah hanya ada 13 sifat, Allah hanya 20 sifat. Tidak, salah. Sifat wajib bagi Allah ialah segala sifat kesempurnaan. Berapa banyak? Tak tahu, hanya Allah yang tahu. Habis kenapa tak belajar semua? Dah bilangan pun tak tahu berapa, nak belajar semua macam mana? Macam nombor, saya dah ulang banyak kali kan, nombor paling kecil berapa? Kosong Ustaz ataupun sifar. Yang ada nilai 1. Nombor paling besar 1 juta kot, tak cukup besar. Trilion kot, tak cukup besar. Entahlah Ustaz ni, semua salah. Tanya profesor dekat universiti bahagian matematik. Nombor paling besar tak ada, yang ada infinity. Infinity tu apa? Oh tu yang BHP petrol tu kan, infinity. Bukan. Itu minyak, nama minyak. Itu saja tulis nama infinity tu.
Infinity tu maksudnya tak ada penghujung. Bentuk dia 8 je tu kan, 8 baring. Tak ada penghujung. Tak tahu nombor paling besar, tak tahu. Nombor pun tak tahu berapa bilangan. Ini kan sifat-sifat Allah, ada berapa banyak kita nak mengkaji pula. Tak perlu, tak disuruh pun. Mengong berfikir juga. Kalau orang Kelantan kata bengong, orang Johor kata mengong. Lebih kurang tu sama jangan. Tu yang jadi gila isim bagai apa semua tu. Pasal apa? Tersalah apa nama guru, tersalah kitab. Barangkali tak berkitab. Tu sebab bahaya. Ada kitab pun tersalah. Tak? Yang macam tadi tu, Pak Deil tu ajarannya. Baik, hati-hati. Kenapa Pak Deil Ustaz? Pak De tu Pak Uda. Pak Uda, Pak De. Il nama asalnya Ismail. Panggil Il aja. Jadi Pak Deil, ringkas dia punya tu kan. Baik, hati-hati Dekat Johor ada Ustaz orang sebarkan? Ada. Ada. Hati-hati. Itu sebab kita kena dalamkan lagi supaya nampak. Kalau tak nampak. Hati-hati. Baik, sambung. Kerana bahawasanya ia perkara yang diijma'kan atasnya sehingga tiada wajib kita bilangkan dia atas jalan tafsir, atas kaul rajih. Wajib beriman dengan dia kerana ia setengah daripada segala perkara kesempurnaan. Baik, sifat wajib tadi ialah segala sifat kesempurnaan. Sifat mustahil lawan dia, iaitu segala sifat kekurangan. Kalau kita kata sifat mustahil bagi Allah ada 13 saja lawan yang wajib, ataupun 20 saja lawan yang wajib, pun salah. Sifat mustahil bagi Allah ialah segala sifat kekurangan. Berapa banyak? Hanya Allah yang tahu. Dah. Dan demikian lagi jadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah sifat apa? Wujud. Atau sesuatu daripada sifat salbiyah. Sifat salbiyah apa? Kidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Iktikad, kepercayaan ia, percaya ia akan baharu demikian itu, atau keadaannya makhluk, atau syak. Syak ni apa? 50-50. Dia tak pasti. Confirm dengan tak confirm tu 50-50. Pasti dengan tak pasti 50-50. Kalau apa syak pada bab lain tak ada masalah sangat. Malam ni ada kuliah ke tak? Ustaz Aidil? Entahlah, aku syak lah. 50-50. Tak apalah, tak ada masalah. Kalau Allah Ta'ala ni ada sifat wujud ke tak sebenarnya? Entahlah, aku syak. Bahaya. Jangan, na'udzubillah min zalik. Jangan sampai macam tu. Atau syak ia pada sedianya dan baharunya, atau terhenti ia pada demikian itu. Terhenti tu tak tahu. Jangan jadi kafir. Ayat depan dia tu dan demikian lagi jadi kafir. Orang yang menafikan sifat salbiah atau sesuatu daripada sifat salbiah, iktikad ia akan baharu demikian itu, ada permulaan, atau keadaannya makhluk, atau syak ia pada sedianya dan baharunya, atau terhenti ia demikian itu. Dia tak cakap apa-apa, dia diam je, tapi dalam hati dia entahlah, malah aku ambil kisah, tak peduli lah, banyak lagi benda lain nak fikir. Tak boleh. Ayat depan tu boleh jadi kafir. Apa susah Ustaz? Saya kan lahir dari keluarga Islam. Lahir dari keluarga Islam tak bermakna hukum wajib belajar tauhid tu hilang, tidak. Hukum wajib belajar tetap wajib. Kalau awak tak belajar lalu awak menyimpang, kalau tak belajar tapi tak menyimpang tak apa. Kalau menyimpang boleh jatuh murtad, naudzubillah min zalik. Hati-hati. Adapun orang yang menafikan sifat ma'ani seperti Mu'tazilah yang berkata mereka itu tiada bagi Allah itu sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam, tak ada kata Mu'tazilah. Bahkan Allah Ta'ala itu qadir dengan zatnya dan murid dengan zatnya, maka tiada jadi ia kafir. Dia tak jadi kafir pada masalah tu, tetapi jadi fasik, dosa besar, dan mubtadi', ahli bid'ah. Ahli bid'ah, Rasulullah dan sahabat tak pernah berfahaman macam tu. Berfahaman apa? Allah tak ada sifat ma'ani, cukup Allah itu qadir, Allah tu murid, tak perlu sebut Allah ada sifat kudrat, Allah ada sifat iradat, tak perlu. Itu mubtadi', ahli bid'ah.
Melainkan jika menafi ia akan ma'ani serta mensabitkan lawannya, maka jadi kafir. Wal iyadu billahi ta'ala. Tapi kalau dikata Allah memang tak berkuasa, malah Allah tu lemah, boleh jadi kafir. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati. Kadang-kadang orang yang boleh jatuh kafir murtad ni, dia tak sebut pun jelas Allah tu tak bersifat kudrat, Allah tu lemah, dia tak sebut, tapi ayat yang membawa kepada fahaman macam tu. Ayat membawa kepada macam tu, bahaya. Contoh, bolehkah persoalan, bolehkah Allah ubah takdirnya? Allah dah menetapkan segala nasib makhluk. Boleh tak Allah Ta'ala ubah takdirnya? Boleh tak Allah Ta'ala dah tetapkan kita ni akan kena COVID-19? Bukan kita lah, orang lain, si A lah. Ustaz ni kita pula. Ustaz ni jangan sebut Ustaz, jadi doa nanti. Si A dah ditakdirkan, Ustaz A nama saya, tukarlah Zack lah. Zack nama saya juga Ustaz, tapi nama itu apa? Seseorang dia dah ditakdirkan bahawasanya dia tu ditakdirkan dapat COVID-19. Sekian bulan. Ini bulan 16 pukul 9 malam. Contoh aja. Boleh tak dia doa, menangis-nangis, dah tak ingat benda lain, ingat Allah Ta'ala saja, ikhlas hatinya, doa. Boleh tak Allah Ta'ala ubah takdirnya? Ubah takdir, dia tak meninggal dunia. CP hampir, dia nak pergi tempat yang ada COVID-19, tak jadi. Contohnya, boleh tak macam tu? Boleh tak Allah ubah takdirnya? Kalau kita kata Allah Ta'ala tak boleh ubah takdirnya, lemahlah Allah Ta'ala. Kan Allah Ta'ala boleh, Allah Ta'ala ada sifat kudrat, berkuasa mesti boleh buat semua, ya tak? Ya ke tidak? Allah ada sifat kudrat, ada sifat kuasa, jadi Allah boleh buat semua perkara, termasuk ubah takdirnya sendiri. Betul ke tidak? Ni saya tanya kamera, betul ke tidak? Ada kamera kan, tanya lah, betul tak? Baik, jadi jawapan dalam kitab kuasa Allah tu, kita belajar bab ta'alluq, jatuh pada siapa? Oh ya, saya ingat masa PKP, sebelum PKP, lama saya tak ingat. Kuasa Allah tu berlaku jatuh pada siapa? Pada makhluk. Sedangkan takdir Allah itu sifat iradat Allah. Kuasa Allah tak jatuh pada diri Allah Ta'ala sendiri. Kalau Allah Ta'ala punya kuasa jatuh pada diri sendiri, lemah. Contoh yang saya bagi, ingat tak? Macam seorang raja mana? Negeri antah berantah. Tak tahu negeri mana. Contoh, dia ada seorang rakyatnya tanya, tuanku boleh tak tuanku tunjukkan kuasa tuanku? Macam mana? Tuanku potong telinga tuanku. Mai sini dekat. Nak tengok aku potong telinga. Baik. Pengawal pegang. Kenapa pegang tuanku? Biar tengok betul-betul. Minta pisau pengawal, potong telinga dia pengawal. Tuanku, kenapa telinga pantik yang dipotong? Beta bukan sahaja berkuasa, beta pandai. Beta berkuasa, beta nak tunjuk kuasa beta ni, bukan beta buat kuasa beta tu pada beta sendiri, pada rakyat. Faham tuanku? Balik pergi betulkan telinga yang tercabut tu, belajar tauhid. Ya tak? Kuasa Allah berkuasa. Kuasa Allah tu berlaku jatuh pada siapa? Makhluk, bukan pada dirinya. Tapi jawapannya apa? Boleh tak Allah ubah takdirnya? Tak boleh. Bukan sebab Allah tak berkuasa, sebab takdir tu sifat iradat, sifat Allah, diri Allah Ta'ala. Tak boleh, zat dan sifatnya tak kena. Baik, dah masuk insya-Allah tuan-tuan. Cukuplah kadar ni. Nanti akan datang kita sambung lagi insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.